Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah minal muslimina wal muslimat ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin muslimat yang sentiasa selalu memakmurkan rumah Allah, masjid. Mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati yang tetap istiqamah untuk melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terbuka pintu-pintu amal soleh terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, sama-samalah kita sentiasa memperbanyakkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah semata-mata untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, sama-samalah kita sentiasa memperbanyakkan amalan ibadah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala silap dan salah kita, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa yang diharapkan oleh orang yang melakukan dosa melainkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sambung berkenaan dengan bab yang mustahak Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala ke atas manusia. Bab ma jaa fi alamati halulil maskhi wal khasafi. Maknanya bab datang ia mengatakan hadis membicarakan tentang mustahak turun bala. Maknanya pasti Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala, menghapuskan rupa asal. Ya, maknanya ada 15 perkara yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang seterusnya kita sambung pada malam ini berkenaan dengan wa ata'ar rajulu zaujatahu. Ya, setelah kita bincang berkenaan dengan harta rampasan menjadi hak milik pemerintah dan juga pembesar negeri, dan juga amanah menjadi ghanimah, serta zakat menjadi seperti bayar denda. Yang keempat, wa ata'ar rajulu zaujatahu. Maknanya apabila berlaku pada seorang yang demikian itu, maknanya menurut kehendak. Wa ata'ur rajulu zaujatahu, dan menurut suami akan apa kehendak isterinya. Dan ikut cakap isteri. Masalahnya, menurut kehendak isteri sebagai hawa nafsunya. Ini bukannya berkaitan dengan ibadah, bukan berkaitan dengan hukum syarak. Yang nafsu yang membawa kepada jatuhnya maruah seorang suami. Malunya suaminya. Orang kata, bini siapa dia ni? Bini siapa dia ni? Mari tepat gini ni, tak jauh ni. Maknanya yang jadi malu adalah suaminya. Isteri merupakan cerminan kepada suami. Dan isteri merupakan tarikan kepada suami. Dia tarik ke apa? Dia tarik, kalau salah buat, dia tarik suaminya walaupun tubuhnya tu lemah. Dia bagi gagah, dia tak kuat. Tapi tarikan fitnahnya dapat menarik suaminya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Disebut sini berkenaan dengan kehendak isteri sebagai hawa nafsunya, maka iaitu satu daripada tanda mustahak turunnya azab. Maknanya berlaku benda ni, ada suami yang hanya ikut mentaati perintah isteri. Mentaati kehendak isteri, bukan yang berkaitan dengan hukum syarak ataupun perkara-perkara ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala mustahak, maknanya boleh menurunkan azab pada bila-bila masa. Kerana ada perempuan itu kebanyakannya jahil. Bukan semua ni, kebanyakannya. Aksaruhum jahilun. Banyak perempuan jahil pasal bila dah bergelar isteri, kurang dah dia ngaji kitab. Tengok jemaah ramai lelaki dengan orang puan. Maknanya bila berkaitan dengan hukum syarak, ilmu agama ni, biar orang lelaki lah belajar, kita duduk rumah tu dah lah. Maknanya tak ambil berat mana berkenaan dengan hukum syarak itu maksudnya. Maknanya kebanyakan perempuan itu jahil. Memerlukan seorang laki-laki yang alim, nak pandu, nak jadi digebar dia.
Kalau dua-dua jahil juga, maknanya tak sapa kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Tu. Dari perempuan diberikan keringanan untuk bab tu. Pasal dia ada orang lelaki yang tolong ajar. Dan pula fikirannya jarang ada betul. Ni sebut. Bukan sebut ni, kitab ni sebut. Fikiran orang perempuan itu jarang hak betul. Sebab pendek. Nafsunya panjang, akalnya pendek. Dok. Jangan marah ni sebut sini. Tu. Dan yang hak dan dengan yang hak dan yang mustahak, tak boleh beza antara yang hak kehendak syarak dengan kehendak nafsu dia. Dan mari nafsu dia tak kenal dah suami dia tu kecil ke besar. Dan apa dia punya kedudukan suami sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal nak melepaskan ataupun nak mencapai mendapatkan kehendak nafsu dia. Nak go tu nak go ni. Dan hawa nafsunya pun ada kuat seperti laki-laki yang jahil juga. Kalau perempuan tu dah jahil dah syarak, laki-laki pula jahil juga, maknanya dua kali jahil. Ini yang Allah Ta'ala murka, mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala turunkan bala kepada umat manusia. Ni selepas berlaku khusufus syamsi pada minggu yang lalu, hujan tak turun-turun, malahan suhu bumi pun semakin meningkat. Takut itu merupakan setelah diberi amaran berkenaan dengan gerhana matahari, barang yang besar itu pun dapat patuh tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kamu kena gerhana, cahayamu tak akan tidak macam biasa. Sama-sama, tak apalah, patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang pula suhu yang meningkat. Takut-takut itu juga merupakan amaran ataupun peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kerana mungkin terlalu banyak manusia meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nak ayat bahawa bila orang tidak lagi menyebut kebaikan, tinggalkan kebaikan, bumi pun tidak selesa. Bumi pun tidak subur. Pasal banyak pergaduhan, banyak memecah belahkan, banyak memutuskan silaturahim sesama manusia. Tu. Dah jadi kesok. Nak tumbuh tu jadi kesok, dak subur. Pokok baru tu ada 45 julah hok masuk. Hok lain kat dak jadi. Maknanya tumbuhan semakin setahun semakin dak jadi. Durian, ketar, jering, semuanya kohok kecuk, kohok kek, kohok dak jadi. Takut-takut itu merupakan mustahaknya Allah Subhanahu wa taala turunnya azab. Tengok di padang Arafah dulunya tak ada tumbuhan. Sebab ke tempat itu orang sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, berhisab serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tengok pokok dah jadi subur menghijau di padang Arafah. Mana sebab mungkin kita punya keluar pada mulut kita itu perkara-perkara yang baik. Ini berkenaan dengan takut Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk dia punya amaran. Dalam keadaan yang panas gini pun masih lagi kamu bikin panas. Buat suatu-suatu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian maka tiap-tiap perkara yang dikehendaknya pada suaminya tiadalah harus suaminya menurutkan, melainkan barang yang diharuskan oleh syarak. Imam Tamizi kata tidak harus, maknanya tidak boleh diturutkan kehendak isterinya melainkan suatu yang diharuskan oleh syarak. Seperti ia berkehendak keluar dari rumah kerana nak ziarah ibu bapanya. Tu maknanya panggil harus dari syarak, walaupun suami ada kuasa mutlak, veto, tak benar dia pergi, tapi oleh sebab dia tu dengan sebab nak hubungkan silaturahim, nak dapatkan hati anak beranak tu, dikira boleh. Hak tu molek. Tapi kalau suami tak izin, maknanya berat ada. Tak wi gaul dengan adik-adik dia. Tu masalah juga tu. Tu kena biar ada ilmu. Kena suami ada ilmu, isteri pun ada ilmu juga. Barulah dia panggil betul ikut hukum syarak. Supaya tiada putus rahim ataupun putus silaturahim
memeliharakan hatinya dan hati orang tuanya dan supaya cenderung hatinya kasih kepada suaminya. Minta nak pergi rumah mak suami izin, sedap berasa kau sayang pada suami. Pasal dia boleh sayang pada mak dia dengan ayah dia, dengan suami dia pun dia semakin sayang pasal diizinkan untuk jumpa mak ayah dia, adik-beradik dia. Bayangkan yang dok izin tanpa sebab. Tak sagilah. Ni mungkin ada benda tak kena tu. Ada benda yang dia buat tak kena menyebabkan tok tua dak berahi. Anak-anak dia pun tak boleh balik. Tu makna tu bab lain. Tu maknanya gitu. Tak. Kemudian dengan sebab tiada diputuskan rahimnya dengan dua ibu bapanya. Maknanya mudah kira. Kalau bab adik-beradik mak ayah, suaminya mudah kira. Pergi nak kira. Dia ni bawa dia sogong ni dia tak. Bukan nganyi ni sungguh. Maknanya gitu. Tak. Tu dia maknanya digalakkan pula. Lama demo tak klik rumah mak demo ni. Maknanya tu maknanya semakin sayang. Jadi dengan sebab kita diizinkan untuk dia jumpa orang yang dia sayang. Kemudian adapun jikalau meminta izin ia kerana mau pergi bersuka-suka melihat wayang. Ni ada. Dah puas kerja kan. Alik-alik bandar besar tu lah. Dari hak satu dak kerja ni. Dak. Melihat wayang. Sebut wayang zaman dulu kan maknanya wayang yang kurang sesuai lah. Dak. Tak tapi sikit abuk. Maknanya gitu. Kalau ni ada dah di rumah masing-masing. Wayang di rumah anda. Tekan saja di hujung jari. Dak. Kita boleh kontrol tu. Maknanya minta izin nak pergi bersuka melihat wayang bersama kawan-kawan. Ni buat apa orang muda. Dah lama tak tubik dengan kawan-kawan ni. Hilang nak hilang stres sikit ni. Maknanya hal tu tidak harus diizinkan. Sebab bila dia keluar saja tanpa suami, nak pergi Mekah pun kena ada mahram. Nak pergi tempat yang banyak askar jaga pun kena ada mahram. Ini kan pula ni nak pergi tempat-tempat yang tak tahu lagu mana kesudahan. Nak keluar dengan kawan-kawan tapi dia punya mungkin keadaan yang berlaku lepas tu tak tahu lagu mana, takut melampau-lampau. Enjoy yang melampau akhirnya berakhir dengan tragedi. Atau melihat permainan yang haram. Di tempat-tempat yang kelabul malami. Gitu. Kelabul malami, disko, pub dan sebagainya. Ini orang-orang yang terlalu bebas ataupun dia panggil budaya hidup yang nak bebas lah ni. Tu. Kemudian atau pergi mendengar dan melihat keramaian dancing. Dancing Pak Ma'ung ni. Apa acara malam tu? Ada goyang-goyang. Buat aku 10. Tiket 10 nak. Habis anak mana ajak. So tiket 2 ya masa tu. Tahun 60. Bawa aku 10 kata Pak Ma'ung. Ni maknanya suami tidak boleh membiarkan keluar ke tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. Bila sebut dancing tak ada yang molek. Maknanya danduk ke dancing tak kira lah. Dan pergi melihat keramaian tamasya. Apa-apa saja permainan, tamasya, hiburan, karnival dan sebagainya yang bercampur gaul, ada benda molek, ada tak molek, lebih baik tak payah. Takut menimbulkan fitnah, menjatuhkan maruah kepada suaminya. Orang duk mikir, hak duk galak tu tak ada tu lelaki. Cek-cek, bini ustaz. Malu kita. Contohnya begitu. Cek-cek, bini tu gila. Takut gitu je. Maknanya biarlah kita bab agama syarak ni biar syadid, biar kita ketat. Takut kita ditarik dengan fitnah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita duk ngaji kitab di masjid, duk baca Quran di masjid. Mereka di sana yang disebut tadi duduk pergi izinkan ke tempat-tempat yang disebut tadi. Dengan amal yang banyak mungkin kita rasa tak mungkin aku akan ke neraka. Contoh dengan sebab kita izin tadi tu, dia boleh tarik sekali. Wahai perempuan, kenapa kamu pergi ke tempat sekian-sekian? Suami saya izinkan. Sudah, panggil suami sini. Wahai suami, kamu ni semaya banyak, jemaah dok tinggal, tapi isteri kamu ni kamu kalah. Bak nak cegah dia supaya tidak berada di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya gitu.
Tak. Kemudian atau pergi melihat keramaian tamasya dalam pergaulan laki-laki dan laki-laki yang haram. Tak. Pergaulan memang bila ada sana mesti ada lelaki ada perempuan. Tak. Mesti ada lelaki mesti ada orang perempuan. Tak ada dah. Ni belah kanan tu untuk orang lelaki, belah kiri untuk perempuan. Jadi mana sekarang ni bila bersebut benda yang berdansing gini maknanya capu gau habis. Tu yang baik tak sok. Gitu. Baik tak payah. Atau pergi memboroskan duit pada bukan tempatnya, maka semua itu haram menurutkan memberi izin akan dia keluar. Belanja boroh ni. Belanja boroh menyebabkan mana malu maruah suaminya itu dipandang dipandang terong oleh orang lain. Tak. Tu. Yang ni banyak ni yang jenis berboros ni. Dan musim-musim barang mahal ini. Tak. Musim-musim panas ini. Belanja dengan boros. Boros maknanya bukan keperluan lah. Berahi taruh, beli taruh. Tak. Beli taruh. Ji Langkawi cuti ni, minggu ni, ji Langkawi 3 hari. Beli pinggir apa-apa dengan apa-apa. Tu dia. Taruh dalam mari buat perhiasan. Buat air ketut laki, gelas sumbing. Gelas baru taruh dalam mari. Tu maknanya renduhnya dia punya darjat ataupun martabat suaminya. Gelas sumbing. Gelas baru beli hak baru ni dalam mari taruh. Nak tunggu tetamu VIP mari. Tok besan mari. Tok laki gelas sumbing, pinggir retok. Tak. Tu tak kena belaka tu. Sipir tiba-tiba tak ada pakai. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat jamu kendur. Gitu. Kemudian maka jikalau diturutkan kehendaknya, yakni diberi izin akan dia, maka ialah seorang masuk kongsi serta isterinya. Suami tak pergi, suami duduk dengan kuliah masjid. Dia mau pergi story lah, ada kawan ada janji nak pergi sejid, nak pergi dengan orang ngaji. Bila dah terlepas di sana, betul-betul sedap kita duduk di taman syurga. Suami isteri duduk di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikata sini masuk juga kongsi, boleh saham juga 50%. Boleh juga saham yang dilakukan oleh isteri pasal kita yang izinkan. Sebab tu bab syarak ni kena syadik duduk di rumah. Kalau bab aurat ni pun kena syadik. Al imraatu aurat fahbisuhunna fi buyutihinna. Perempuan itu seluruh tubuhnya itu aurat. Maka kurung dia, letakkan dia itu di rumah-rumah mereka. Bukan tak boleh tubik, nak tubik boleh. Ikut cara syarak. Ni tubik buat nah lalu. Tu dah tubik macam-macam. Dia pakai macam-macam dia letak. Tu. Tak boleh jaga benda tu, jangan tubik. Fahbisuhunna fi buyutihin. Duduk di rumah. Nak tubik ikut skema, ikut cara yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni bila duduk rumah skema. Nak keluar rumah, dak ikut skema lah. Dak ikut dah dia punya yang diajar oleh syariat. Dak. Gitu. Kemudian maka jadilah ada padanya satu tanda mustahak turun bala atasnya. Bala jangan tunggu, jangan nanti banjir besar ataupun tsunami. Berlaku pertengkaran suami isteri pun bala juga tu. Anak-anak tak dengar kata pun mungkin bala juga dengan dosa mak ayah dia tu. Tu bala yang orang tak nampak, hissiyah, halus. Tu yang kena hati-hati juga tu. Juga tidak harus diturutkan kehendak isteri yang menegah akan suami. Yang berbuat bakti pada dua ibu bapanya dan sanak saudaranya. Ada ni? Yang mananya suami isteri dia marah, tegah larang suaminya buat baik. Buat baik kepada keluarga, ibu bapa dan juga sanak saudaranya. Tu dah. Walaupun suaminya itu dah kahwin tapi tetap ketaatannya kepada ibu dan ayahnya. Tu dia. Isteri dah kahwin, ketaatannya mutlak kepada suaminya.
Tapi biar ada sepahaman lah, jangan main duduk sombong, hal ini sombong, hal ini ego, dok jadi juga. Biar kena faham, menantu kena faham apa ni, tok tua pun kena ada ilmu juga nak terima menantu ni. Tak. Biar tidak ada apa ni salah faham dan juga fitnah di kemudian hari. Tak. Pasal banyak dah berlaku tidak boleh pergi mari. Ya gitu. Jadi melarang suami ataupun mencegah suaminya daripada berbuat baik bakti kepada kedua orang tuanya ataupun sanak saudara. Tu dah. Ada tu. Nak gimana tu? Patah balik mula. Baru nak panah jin kereta. Patah balik mula. Nak gimana tu? Nak pergi rumah mak kata. Kata jangan pergi kan? Pergi juga. Tengok. Kelok kita. Patah balik mula. Taruh mula waria ni. Tu jangan ikut. Bab syarak kena syarik. Lepas tu sebut tadi kena ada ilmu. Pasal bukan senang seorang ayah nak melepaskan anak perempuannya kepada laki-laki yang baru dikenal 2-3 tahun. Dan tua perempuan pun bukan senang. Bukan senang perempuan itu nak jaga anak kita, hak lelaki ni. Rela tinggal mak ayah dia nak jaga anak kita, hak lelaki ni. Tu kena faham juga tu. Jangan cepat kata anak derhaka, anak tidak cara, maknanya biar kena faham molek tu. Bukan senang hak puai tu nak tinggal ayah dia, nak jaga anak kita. Ni kita suami dia ni. Hak tu. Kita dia kata macam-macam. Jadi tidak harmoni lah. Dia kata nak ada al-ilmu. Bukan saja yang nak kahwin je yang kena cari ilmu. Yang tua pun kena belajar juga. Kena belajar juga. Jangan ada pilih kasih, jangan ada melebih-lebihkan antara satu sama lain. Akan timbul suatu yang tidak elok. Baru maring berkenaan dengan khutbah, berkenaan dengan silaturahim. Dengan sebab mulut, sebab harta dok bagi dengan betul, dengan sebab mulut fitnah, adu domba. Jadi masa belaka. Jadi tak molek belaka. Carilah apa ni dia punya cara sesam molek. Tak, biarlah kita ni hidup dalam keadaan berbaik-baik semua sekali. Gitu. Kemudian seperti kata isterinya, marilah kita beli pakaian buat taruh simpan. Buat gapo beli ke adik demo ni, beli kita lah. Demo banyak dah kepak mari, tak apa taruh simpan. Okey. Kereta tu duit tu baru nak taruh bayar rotek. Bayar rotek ni esok maku. Ni kecik kau bini, dia beli baju, tinggal paruh, tak ada nak bayar hotel, naik bagi kerja. Tu maknanya naik motor pergi kerja. Maknanya ni terlalu mengikut atau rajulu zaujatahu. Maknanya dia menyekat dia punya tugas suaminya untuk berbakti, buat baik kepada ibu ayahnya serta anak beranak dia tu. Tu. Jangan kosek. Kecuali dia melebihkan sana, meninggalkan dalam keadaan isterinya dalam keadaan dak cukup. Ni dah cukup belaka dah. Ikut pandai dia lah. Nak buat guana pun kepada keluarga dia. Kecuali dak cukup. Dak cukup makan, dak cukup pakai, barulah boleh cakap molek. Selutuk molek ni guana nampak dak alik lebih alik nung sokmo ni. Makna gitu. Isteri pakai baju bandar je. 5 ya 3 lah. Adik-adik dia ni, sogo ni. 50 ya, 2 lah. Contohnya gitu. Sebut tadi, maruah isteri bergantung kepada cerminan suaminya. Apa yang isteri dia pakai, gitulah dia punya mentaliti suaminya. Ya gitu. Jadi kita ambil dengan baik dengan ayah dia, pastikan kita buat molek macam mana ayah dia buat. Ayah dia tak rajin. Tak rajin. Apa ni, sekat dia punya nafkah perbelanjaan. Boleh kita lah. Dok nampak ataupun dok tahu gimana. Bui dok bui, tak ambil tahu. Tu masalah yang berlaku banyak. Yang susah nak selesai. Kemudian pasal sebab jahil. Kemudian atau dikatakan baiklah belikan emas, perak, pakaian. Kita belakalah. Ni masalah ni dia nak lebih ke dia lah. Dia sekat suaminya daripada membelanjakan untuk keluarga dia alik ni. Tak payahlah sedekah tak payahlah.
Suami baru ni nak melih lembu. Contoh. Tak payah lembu-lembu, nak beli emak. Tengok tu. Menyekat suami untuk buat benda ibadat. Maknanya kalau suami yang betul-betul takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan syadid. Ni kerja kita nak buat ni, nak buat pahala. Kita dah tak ada nak pergi jemaah 5 kali seminggu. Dengan sebab kita makan jamu, makan kepada orang-orang kampung, insya-Allah diberikan banyak pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau orang faham agama. Sebab bila faham agama tak ada masalah. Suami, isteri, anak-anak tak ada masalah. Yang masalah tak faham, yang sebut jahil tadi. Jahil maknanya tak faham agama. Tu. Kemudian bukankah serupa belaka sana sembahyang? Maknanya atau kata tak usahlah engkau ke masjid. Larai suami ke masjid. Nak boleh nyot. Kita belum nikah dengan dia 5 waktu ke masjid. Nikah dengan dia marah mari masjid. Nak boleh nyot ni, nak boleh sepanas atas kepala ni. Bila nikah dengan dia kata tak payah lagi sejid. Sama dah mayat sejid dengan sini pun. Tengok. Bila suami dalam keadaan tak tahu ataupun jahil, dia tak payah juga. Nyanyi seorang rumah. Jadi sebelum kahwin dia menjadi hamba Allah yang taat berjemaah. Tapi bila dah kahwin fitnah, tu maknanya menjadi fitnah pada dia untuk tidak lagi berjemaah. Mari sejid ingat garik dengan Isa. 3 lain tu tak nampak. Mana semakin tak nampak terus. Nampak Jumaat itu pun lambat-lambat. Tok Imam pun tanya, dah warna lama untuk mari ni. Orang puang takut duduk seorang. Nak tunggu takut kat payah gitu. Lepas tu nampak seminggu sekali ni, anak kecil pula. Ada sama fitnah laku. Maknanya menjadi fitnah untuk kamu, menghalang kamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena lawan nafsu tu. Kena lawan nafsu tu. Hari takut ajak sekali mari sejid. Begitu ya. Maknanya jangan buat menyebabkan dia terganggu kita untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian daripada segala perkara yang berbetulan dengan hawa nafsu sahaja, maka tidaklah diturutkan akan dia. Maka jikalau seorang itu menurutkan, nescaya ada padanya satu bala. Satu alamat mustahak turun bala Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi. Seorang rugi kita kurang satu ahli jemaah. Pasal nak hari sejid isteri tak bagi. Jadi gitulah. Lagi ada perkara yang besar-besar jadi daripada suami yang menurut nafsu isterinya itu, iaitu apabila isterinya berbual dengan laki-laki. Nak timbul fitnah kan? Seorang isteri berbual-bual dengan laki-laki ajnabi, maknanya yang mahram, yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Istilah baru, istilah yang biasa ramai orang tukar, mahram dengan muhrim. Mahram iaitu laki-laki yang haram, yang diharamkan berkahwin dengannya. Muhrim orang yang dalam ihram haji. Ada sebut bukan muhrim tu, bukan muhrim tu. Istilah betul ialah bukan mahram. Muhrim ialah orang yang dalam ihram haji ataupun umrah. Dia beza ram ra bagi atas, ra bagi bawah. Tu. Tak. Jadi apabila isterinya berbual dengan laki-laki ajnabi, laki-laki asing lah ni, maknanya yang bukan mahram, serta dimasukkannya ke rumah, berbual-bual sama seorang tiada cemburu. Tu. Tak rasa cemburu ni. Patut cemburu ni hak orang lelaki. Jadi terbaliklah. Cemburu ni bagi orang puas, dia kira tak payah nak tamu lah. Cemburu hak orang lelaki, nakut hak orang puas. Jadi terbaliklah. Cemburu hak orang puas, nakut orang lelaki. Tu yang jadi. Tak jadi mana tu. Sama juga dengan Nabi kata, Nabi antara sunnahnya memakai celok. Mata celok ni kan. Dekat dia punya kelopak ni ada celok mata. Sepatutnya orang lelaki pakai tu. Dia orang puas kan. Jadi hak dia lah. Payah dah nak pakai. Bila orang lelaki pakai kan, jadi asing lah. Maknanya patutnya sunnah tu hak lelaki tu, celok tu. Kemudian mana memasukkan lelaki itu ke rumah berbual-bual sama seorang tiada cemburu suami itu.
Tu je. Itu antara termasuk dalam bab kepada dayus. Sedangkan ada hadis mengatakan bila datang seorang lelaki yang mahram, yang bukan mahram, mana kawan kepada suami dia, datang cari suami lah, kebetulan suami tak ada rumah, digalakkan perempuan tadi yang suaminya tak ada rumah, datang seorang lelaki yang bukan mahram, digalakkan pakai pakaian yang buruk. Bunyi orang mari depan tu, keloceng ataupun bagi salam, maknanya bukan dia punya mahram dia. Maknanya bukan mahram lah, dia punya orang laki-laki yang asing. Kawan pejabat, kawan suami dia, ataupun orang-orang yang tak kenal lah. Jadi digalakkan perempuan tadi yang di rumah tadi pakai pakaian yang buruk. Guni berah ke. Guni hak tu pakai guni buat lapik tubuh dia. Jangan pergi tubik dalam keadaan pakaian yang comel lah. Yang menarik perhatian. Dan diubah suara yang buruk. Jangan jawab, jangan bercakap dengan suara yang merdu, yang menarik perhatian. Tu. Dan tanya suami ada rumah ke tak? Jawab dalam keadaan yang suara yang buruk lah. Ada. Gitu. Backing kan? Gitu. Memang backing. Biar nampak jadi tersekat, putus angin jadi. Ni cakap lembut. Dia tak ada. Dia suruh pasal awak tinggal lah. Nak tinggal ke apa-apa. Tengok. Menarik perhatian dia. Kena hak tu kan. Red mari dah. Pasal takut tengok hak menarik tu. Betul lah. Duduk rumah. Pakai lah macam-macam. Pakai baju kelawar ke. Custom. Lari duduk tengok Allah. Jadi menarik perhatian. Nabi usulkan pakai pakaian yang buruk. Kain buruk tak apa. Holak tu ni dah pugih. Abuh buat tudung. Tak ada masalah. Untuk mengelak fitnah tadilah. Tu dah. Takut-takut bila suami tahu, ia jadi takut jadi cemburu. Nabi SAW sendiri pun Rasul kepada umat ini ada cemburu dia. Ketika Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh seorang laki-laki sepupu kepada Aisyah. Datang duk buah. Aisyah duk belakang dia tuduh tu. Duk buah. Nabi balik tengok, berasa sedikit cemburu di hati. Tu timbul bab cemburu. Dan dengan sepupu, bukan orang lain. Sepupu maknanya yang mahram. Yang boleh kahwin. Tu. Berkenaan dengan seorang sahabat Nabi, seorang yang belum sempat bergelar sahabat. Uwais Al-Qarni datang kepada nak cari Nabi, nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Iraq, jauh. Lepas peristiwa yang tadi tu, yang Nabi cemburu tadi tu, Aisyah berjaga-jaga. Datang Uwais Al-Qarni tanya di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun nusuk alik itu jawab. Mana tak nampaklah siapa dia hok mari tu. Dan dengan suara je. Tengok gitu. Patutnya gitu. Kita lah ni buka pintu bukan main luar. Nampak di padap tu. Contohnya gitu. Itu berkenaan dengan adab bercakap dengan orang bukan mahram yang datang ke rumah. Yang ada hanyalah isteri saja. Ni dia kata ni, waktu orang masuk rumah berbual-bual dengan isteri kita. Mesra pula. Tak rasa cemburu. Bila tak cemburu, maka mustahaklah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala. Apatah lagi lah ni musim dua-dua kerja. Yang suami adalah jetih, yang isteri adalah ke Kuala Besar. Tiba-tiba waktu rehat nak keluar makan. Tengok dia makan bersama-sama dengan rakan sekerja. Hak tu pun patut cemburu juga. Hak tu pun patut cemburu. Macam kita lah. Kita biasalah minai-minai dengan saing-saing laki-laki. Tiba-tiba datang SMS, siap dengan gambar pula. Tengok. Orang puan ada mau minai. Warna rasa kita. Kita bayar mas kahwin, jaga dia punya nafkah, tiba-tiba boleh makan minum dengan orang lain. Tu yang jaga tu. Lepas tu kena ada ilmu supaya tidak di hati tidak akan rasa lagi ataupun tersinggung ataupun rasa nak marah. Gitulah. Lah ni dah jadi trend. Dipanggil sebab terlalu terbuka kan. Trend lah ni. Di tempat-tempat yang besar, di bandar-bandar yang besar tu, ayat gitu. Yang isteri minum air dengan suami orang lain. Yang suami minum bersama dengan isteri orang lain. Dia biasa gitu.
Okay? Orang hantar WhatsApp pun, orang hantar apa ni, mesej pun, tak apalah. Biasalah tu. Biasalah tu. Nabi ajar luar biasa. Aneh. Takut-takut turun bala Allah Subhanahu wa taala. Sebab kelakuan mereka ini menyebabkan semua orang jadi susah. Panas suhu. Hujan tak turun, tanaman timun dituk bali tak jadi, tipu habis. Tak balik modal. Tengok. Pasal hujan tak turun. Tak. Pernah berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Berlaku kemarau yang panjang. Haiwan ternakan nampak tulai rusuk. Dia punya tanah mengekoh habis dah pasal hujan tak turun, kemarau panjang. Lantas menyeru semua umatnya turun ke padang untuk buat solat istisqa, minta hujan. Tak. Nak minta hujan, berdoa bersungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, hujan tak turun-turun. Berasa pelik. Sebab Nabi Musa ini wa kallamallahu Musa taklima. Bila dia berdoa, bercakap, Allah Taala automatik makbul. Itu mukjizat dia lah. Maknanya bila bercakap dengan Allah Ta'ala, berdoa, maknanya mustahak makbul doa Nabi Musa. Tiba-tiba hujan tak turun. Lantas dia pun bercakap, bertanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kami dalam keadaan kemarau panjang, dah berdoa kepadamu ya Allah, dah solat sujud padamu ya Allah, tiba-tiba kamu tak makbul doa kamu. Apa sebab ya Allah? Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, dalam ramai-ramai umatmu yang sedang solat itu, yang berdoa itu, ada seorang yang melakukan dosa selama 40 tahun tanpa bertaubat kepadaku. 40 tahun melakukan dosa, tiba-tiba berlaku kemarau, dia pun ikut sekali nak semayang, nak air, nak sejuk. Itu ramai tu. Semayang tak sejuk nak. Maknanya ramai-ramai hak mari padai tu ada seorang yang melakukan maksiat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 tahun tak pernah bertaubat. Macam mana aku nak turunkan hujan? Lantas Musa pun naik atas mimbar. Maknanya diri nak marah ni. Siapa sini yang melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 tahun, bangun. Sila berdiri. Orang berkenaan nak berdiri, bolehnya jawab dia. Mengaku. Tak, dalam keadaan ketakutan dia disoal ataupun ditanya dengan keras oleh Nabi Musa itu, dia bertaubat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas selesai taubat, hujan turun mencurah-curah. Jadi pelik juga. Tadi masa minta tak turun. Tiba-tiba turun. Tanya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tadi masa aku minta sungguh-sungguh hujan tak turun sebab dosa orang tersebut. Sekarang hujan turun, apa sebab? Wahai Musa, ketika kamu bertanya tadi, hamba yang melakukan dosa yang panjang 40 tahun tadi, tiba-tiba berdoa dan juga bertaubat kepada dengan sebab sekali taubat, walaupun dosanya 40 tahun, aku ampunkan serta-merta. Lepas tu aku turunkan hujan, rahmat kepada kaum ya Musa. Tengok. Tanya pula, wahai Allah, boleh nak kenal? Siapa dia kan? Tu pakai spek kau, pakai baju pet kau. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur Nabi Musa dan kita semualah. Allah Ta'ala jawab, ia melakukan dosa selama 40 tahun, aku tutup aib dosa dia. Mana boleh aku buka aibnya setelah dia bertaubat kepadaku walaupun sekali. Tengok. 40 tahun orang tutup aib dia dengan sebab dosa dia tu. Sekali taubat, takkan aku nak buka balik dia punya dosa dia. Lantas kita pun tidak dibolehkan untuk membuka aib orang lain setelah dia bertaubat. Yang lepas-lepas tu biarlah berkenaan dengan dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah sama pada yang lain, mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal yang Allah Ta'ala tidak redha, dan kita pertikatkan amal soleh untuk koleksi saham kita, dividen kita di hadapan Allah di hari akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.